Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waktu ini pastinya kita membincangkan hal keuangan bersama dengan pakar keuangan tersohor kita Dr. Niki Syuhada dalam ruangan Bijak Wang, Bijak Sana, Bijak Sini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia kalau senang hati kan, ceria ya Doktor kan? Alhamdulillah ya. Apa khabar semua pendengar-pendengar kita yang bijak sana bijak sini ya. Hari ini kita ada satu topik menarik. Sebenarnya kan Rosli, ya. Topik ni adalah topik yang saya bincangkan masa taklimat minggu lepas. Saya diajak ke Universiti Islam Malaysia. Wah. Dia ada Convention Keusahawanan Islam Peringkat Asia Tenggara 2012. Jadi tajuk mereka yang pelajar-pelajar tahun keempat, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, ya. Mereka membincangkan tentang tajuk berapa lama nak makan gaji, kenapa nak makan gaji, kenapa siswaza bila keluar mengutamakan untuk makan gaji, sedangkan bekerja sebab dan berpendapatan melalui perniagaan amatlah besar di luar sana, ya. Jadi jangan hanya tertumpu untuk makan gaji. Jadi mereka telah membuat convention ini, alhamdulillah, dan saya adalah salah seorang panel yang dibawa ke Dewan Kuliah Universiti Sains Islam Malaysia. Menarik tu tajuk Doktor dia kan? Sampai bila mahu makan gaji. Sampai bila dia. mahu makan gaji. Ramai yang sedang makan gaji tu Doktor. Bila tengah kerja terfikir nak berniaga, tapi tak tahu nak berniaga apa kan, betul tak betul kan. Dan anda boleh hubungi talian kami 0326927939. Sebelum kita ke topik tersebut Doktor, kita nak wawarkanlah untuk soalan kuis Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada ni. Dah masuk bulan ke-10 ni, lagi 3 bulan lagi. Antara soalan-soalannya boleh dapatkan di radio24.com.my laman sesawang, daripada episod pada 10 Julai 2012 dan juga sehingga episod yang lepas anda boleh dapatkan soalan-soalan tersebut dan dapatkan juga jawapannya. Kalau anda tertinggal untuk mendengar siaran secara langsung, dapatkan siaran ulangan yang di podcast bernama Radio 24. Hadiahnya Doktor? Hadiahnya kan best sangat. Sebuah iPad 3. Wah. Yang terkini lah. Kalau pada Januari tu ada yang lebih terkini, kita terkinikan dia lah. Mana tu ada apa hadiah-hadiah kejutan lagi yang Doktor nak bagi nanti kan. Hadiah terkejut lagi ya. Ya Doktor, kembali kepada makan gaji dan berniaga ni. Boleh ke kita buat dua kerja satu masa tu? Kalau kita nak bermula pada permulaannya, kita nak berjinak-jinak dengan perniagaan, ya. Jika kita telah ada suatu pekerjaan yang makan gaji, ya. Kenapa tidak? Kerana sebenarnya ramai orang boleh mengusahakan suatu perniagaan sewaktu dia masih bekerja, jika dia belum boleh buat secara full time. Dan itulah yang terbaiknya, mana kita belajar untuk berniaga sewaktu kita mempunyai suatu pendapatan tetap sekarang kan. Banyak cabang-cabang perniagaan yang kita boleh buat di waktu lapang kita, asalkan kita tidak mengambil waktu bekerja kita untuk berniaga. Yang salah tu kalau waktu bekerja pula dah sambil-sambil bekerja, sambil-sambil ambil order. Telefon pejabat bunyi, dia ambil order dulu. Salah lah. Itu tak baik lah kan Rosli kan ya. Asalkan kita tahu etika pekerjaan kita, di mana kita dahulukan pekerjaan yang tetap kita itu 100% kita buat. Tetapi di waktu lapang kita mula berjinak-jinak untuk melakukan suatu perniagaan. Itu saya rasa sangat bagus. Bijak langkahnya untuk kita. Kenapa? Sebab nak tambah pendapatan lah kan. Banyak perniagaan Doktor. Macam mana yang kita nak pilih perniagaan tu sesuai untuk kita atau bagaimana? Okey. Masa yang saya bercakap dengan siswaza mahasiswa dan mahasiswi yang itu kan, saya katakan kalau kita nak berniaga, kita lihat pada pertama tu kepakaran kita lah, apa yang kita ada yang orang lain boleh gunakan. Kepakaran kita number one lah. Bila kita nak berniaga, mesti barangan atau servis kita itu orang lain tak boleh tank lah kan. Macam kita lah boleh keluarkan benda ni, barulah kita berjaya, betul. Jadi kalau kita mempunyai suatu talent atau bakat atau kepakaran yang kita ada, kita gunakan itu dahulu sebagai permulaan. Kemudian kita tengok apa kesukaan kita, hobi kita, apa yang kita suka buat. Dia kena apa kita suka buat plus gabung dengan
apa yang bagus kita buat. Dia kena bagus. Kalau kita nak berniaga, mesti keluarkan sesuatu yang bagus. Kita perlukan minat untuk berniaga satu perkara tu. Kena minat. Kena minat apa yang bila kita minat, itu yang kita boleh buat duit. Buat satu untung yang bagus. Sebab kita minat dengan benda tu. Itu permulaan dia untuk kita nak cari apa yang kita mahukan sebagai satu perniagaan. Ya. Jadi, saya juga bercerita tentang kenapa si Swazah atau kita sendiri di luar sana, kita tahu bahawasanya pendapatan yang baik boleh datang daripada berniaga. Ya, kerana orang kata 9 out of 10 rezeki di luar itu datangnya daripada perniagaan. Kerana kita lihat pun di tubuh badan kita ini, apa saja yang atas tubuh badan kita, cincin, jam, baju, tudung, kasut, semua ni lah, jaket Rosli yang cantik ni. Semua tu adalah hasil daripada perniagaan. Orang lain berniaga dengan kita, betul? Kalau kita membeli. Kita pembeli kan. Semua benda datang daripada perniagaan ni, betul tak? Jadi kenapa kita tidak terokai? Contohnya kepada si Swazah, bila dia orang habis saja belajar, kenapa mereka tidak terokai bidang perniagaan secara 100%? Kenapa tidak? Kerana mereka takut kepada kegagalan. Risiko-risiko yang diambil dalam perniagaan. Betul. Fikir gagal dulu. Mereka takut gagal. Rugi nanti. Takut gagal, takut macam mana nak sustain hidup. Bagaimana kalau tak dapat untung, tak dapat pendapatan daripada perniagaan. Kerana mereka berfikir yang itu. Kerana mereka berfikir risiko. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, risiko boleh bahagi kepada 4 perkara. Dia ada risiko yang kita nampak melalui persepsi. Kita je rasa benda tu berisiko. Maknanya kita tahu realitinya ramai orang berniaga dan mereka tu boleh kaya raya, hidup mewah, hidupnya selesa, berjaya, perniagaannya pun bagus, membantu orang lain. Ya, perniagaan bukan tipu orang, perniagaan memang elok perniagaan dia. Barangan dia bagus. Kita nampak di realitinya ramai orang yang berniaga dan berjaya. Tetapi persepsi kita tidak. Kerana mungkin kita berjumpa dengan kawan-kawan kita dulu, dia tak yakin, tak boleh berniaga, dia out, berniaga berjumpa tak untung. Dengan orang-orang yang gagal sebelum ni. Terjumpa orang-orang gagal. Atau kita sendiri dah start dulu berniaga, tak berjaya. Betul. Jadi itu adalah persepsi kita tau. Persepsi kita mengatakan berniaga itu susah, berniaga itu takut tak untung. Persepsi, maknanya itu risiko secara persepsi sahaja. Jadi kita kena faham, ini persepsi kita. Realitinya apa? Realitinya lain. Ya. Kemudian kita ada risiko yang kita panggil pure, tulen risiko. Maksudnya gini, kawan kita berniaga air, laku, kaya, enjoy hidup dia, banyak duit, halal pula tu air yang dia jual, memberi kebaikan kepada orang lain. Lepas tu kita tanpa ada apa-apa ilmu, mental system dan segalanya tak ada, kita terjun je. Terjun je dalam bidang buat air. Kita ikut-ikut lah. Kita ikut-ikut orang. Ya, itu nama dia pure risk yang kita ambil. 100% kita mengambil risiko. Tak ada pengalaman, tak ada ilmu, kita terus buat. Terus buat, ikut-ikut orang begitu. Itu pure. Tak bagus tu? Tak bagus. Tapi bila kita tengok orang tu berjaya ni, berniaga ni, kita nak berniaga apa yang dia berniaga. Kita nak ikut-ikut dan terus kita ambil duit kita yang kita dah simpan ni 100% kita pergi letak, terburu-buru begitu kita buat. Ya, ataupun ada kawan datang ke rumah, kata, okey Rosli, kau join aku jual air. Kau tak payah buat apa-apa. Kau tak payah buat apa-apa. Ini keyword dia yang menakutkan. Itu yang orang suka tu. Orang suka tapi sebenarnya bahaya. Bahaya. Rosli, kau tak payah buat apa-apa. Kau tunggu bulan-bulan, aku bagi kau duit je. Biar aku meniaga untuk kau. Jadi Rosli ingat, Rosli dah jadi seorang peniaga. Itu adalah pure risk juga. Pure risk. Ya, kerana 100% kita dah mengambil suatu risiko di situ untuk tidak berjaya. Ketiga, kita ada risiko yang kita panggil calculated risk. Risiko yang boleh berkira-kira. Kita boleh kira. Kita boleh kira untung, kita boleh kira, kita research. Ini yang kita nak dalam perniagaan, Rosli. Kita nak ambil risiko yang calculated. Bermaksud kalau macam kita memandu kereta kat luar sana, risiko memang ada, betul? Tetapi kita naik kereta dengan make sure kita pakai tali pinggang keledar,
kita make sure kita tengok kiri kanan, kita make sure hak laju kita yang berpatutan. Kereta tu dalam Kereta keadaan yang dalam baik. keadaan baik. Kereta dah segalanya tip-top. Kitanya pun tip-top, Ya, alert. Ya. Jadi itu kita panggil calculated risk. Jadi bahaya tu berkurang. Kerana kita telah mengambil suatu langkah berjaga-jaga dan kita tahu kalau kita buat macam ni insya-Allah lah tidak akan berlaku apa-apa yang tak baik. Betul? Yang dalam perniagaan kita kena ada itu, calculated risk. Apabila kita memilih bentuk perniagaan yang kita nak buat, berapa banyak duit yang nak keluar daripada poket kita dan sebagainya, kena mempunyai calculated risk. Jadi kita calculated risk tu bergantung pada perniagaan yang kita nak lakukan atau sentiasanya apabila apa-apa saja perniagaan kita nak masuk, kita mesti boleh buat suatu pengiraan, business plan. Kita kena pergi tengok, kita kena tengok bagaimana pasaran pandai, pelanggan. Jadi bila kita buka saja, bila kita letak je duit kita, kita tahu berapa banyak nak berbalik pada kita. Sebenarnya perniagaan ini adalah calculated sebenarnya tahu. Dia bukan pure risk, dia bukan perception risk, dia tidak perceive risk. Dia risiko dia itu sebenarnya boleh dijangka. Sebab itulah ramai orang yang berpendapatan tinggi dan orang yang berjaya dalam perniagaan. Last kali kita ada speculative risk. Speculate. Itu tak bagus sangat jugalah ya. Sebab kita speculate. Yang kita nak adalah calculated risk. Dalam kita nak berniaga atau kita nak buat investment, pelaburan juga begitu. Pelaburan juga mesti mempunyai calculated risk. Tak ada pelaburan yang tidak ada risiko kalau kita nak buat duit. Semuanya carry a little bit of risk. Jadi kita kena memahamkan risiko-risiko tersebut dan kita kena boleh jangka banyak mana pendapatan tu kembali kepada kita. Kita boleh jangka dalam kita pelaburan. boleh jangka dalam pelaburan. Kerana kalau kita buat calculated risk, ini kan Rosli, minggu lepas ada pemanggil bertanyakan saya tentang forex. Popular tu doktor. Sebab minggu lepas kita belajar tentang bagaimana nak larikan diri daripada skim cepat kaya. Kan? Kemudian ada soalan daripada pemanggil kita tentang forex. Itu kategori risk apa tu doktor kalau forex? Kategori dia ada. Jadi saya beritahu dia minggu ni saya come back because saya kena dapatkan maklumat yang betul melalui dan tepat. Saya ada Bank Negara Malaysia punya ini print depan saya ni. Dia katakan kalau illegal foreign exchange trading ni kan, yang illegal yang tidak baik yang tidak mengikut undang-undang adalah jika mereka itu tidak mempunyai authorized dia bukan authorized dealer. Jadi kalau kita membeli atau melabur melalui forex, tanyakan dulu tentang dia punya dealership dia tu. Tengok dulu whether authorized atau tidak apa-apa kita nak tengok pun mesti kita tanya dia punya authorization dahulu. Daripada bank negara begitu? Daripada orang yang menjual tu. Okey. Orang yang menjual tu kita tanya dulu dia punya authority. Dia ada dia punya authorized dealer atau tidak Dan dia kata kat sini terang-terang dia kata karakteristik orang yang nak menipu kita ni, dia akan tidak ada dokumen, tidak ada identification diri ataupun dia selalunya dia nampak macam profesional, nampak macam bagus image dia tetapi dia akan menjanjikanlah yang terbaik, yang pulangan dahsyat-dahsyat dan jangan sekali-sekali kalau kita beli melalui internet tanpa mengetahui hujung pangkal. Ini forex memang melalui internet tetapi kita mesti make sure jangan kita terus beli melalui internet jika kita tidak tahu siapa penjualnya itu dan identification penjualnya itu whether dia adalah seorang yang authorized atau tidak oleh bank negara ataupun oleh syarikatnya. Dan juga dia kata kat sini saya bacakan anda hanya deal dengan licensed financial institution dia kata dekat sini dia kata any banks di Malaysia elok dibeli melalui itu forex, Islamic Bank seperti Bank Islam Malaysia Berhad dan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Jadi ada juga pendengar bertanya pada saya adakah forex ini Islamik atau tidak. Jawapan dia kat sini, sila pergi ke Bank Islam Malaysia
dan Bank Muamalat Malaysia untuk mendapatkan forex yang secara Islamik. Bank-bank yang menawarkan perbankan Islam. Ya, jadi dah tentu dah Islamik di situ ya. Dan juga dia kata foreign currency trading yang boleh buat dalam bersama BIMB Forex Foreign Currency Clearing Agency Sdn Bhd dan RMEX Trading Sdn Bhd. Lain-lain pada tu, sila tujukan pertanyaan kepada SMS 15888 BNM Tanya. Boleh dapatkan maklumat BNM ada space, tanya. lepas tu tanya, TANYA. Selain daripada yang ini, kalau anda ragu-ragu, sila bertanya kepada bank negara sendiri. Kat sini ada dia punya email, dia ada call. Saya bagi yang SMS ni, BNM Tanya. Jadi kalau nak selamat berurusan dengan bank yang berurusan dengan bank sendiri, jangan dengan lain. Itu soalan minggu lepas saya berikan jawapannya di situ. Ya, dan yang nak yang Islamik, sila ke bank-bank yang bertemakan Islam. Ya. Now kita balik kepada perniagaan kita. Iya, tadi kita dah tahu risiko dia. Kita ni kalau nak buat duit kan Rosli, mana boleh tak ambil risiko? Perniagaan mesti ada risiko. Mesti ada risiko. Dia ada dua je risiko dia. Untung atau tak untung? Untung rugi. Berjaya atau tak berjaya? Itu je kan. Tapi untuk merendahkan risiko tidak berjaya, kita mesti mengambil calculated risk. Jadi untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan perniagaan, ada satu buku yang baik yang saya bacalah ya. Dia Robert T. Kiyosaki. Tajuk dia, buku pertama dia ni, tajuk dia Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Ya, ayah kaya dan ayah miskin. Tajuk buku dia. Sila baca buku itu. Dan di situ Robert sendiri berkata, jika kita boleh start dengan perniagaan-perniagaan yang bertemakan ada mentor, seperti jika MLM ya, multi level marketing yang elok, awak sila pergi cari yang calculated risk punya ya, jangan yang pure risk yang ada track record yang baik. Memang track record bagus lah ya. Ataupun kita join ya unit trust amanah saham yang memang bagus ya, track recordnya. Ataupun kita join jadi insurance agent. Kita belajar selok-belok ya di sana. Kita pilihlah yang calculated risk kita. Ya, lepas itu kita boleh join franchise. Di mana diberi tunjuk ajar. Ada panduan, ada mentor-mentornya. Ya. Dan bagi mereka yang nak bermentorkan saya pun boleh. Sila ke website saya www.consultantdrniki.com. Consultantdrniki.com. Yes, KONSULTANDRNIKI.com. Jika nak belajar, nak bermentorkan Dr. Niki, perniagaan dalam financial. Tak payah cek jauh-jauh, Dr. Niki ada ni. Kalau nak saya, kat situlah jumpa saya di www.consultantdrniki.com, di mana anda belajar selok-belok perniagaan di dalam amanah saham, takaful dan wasiat. Kenapa perlu ada mentor, Doktor, untuk permulaan ni? Ya, sebenarnya dalam hidup kita ni semuanya bermentor. Dari kecil lagi, mentor kita yang utama adalah ibu ayah kita. Betul tak ya? Mereka dah melalui segala-galanya. Ya, role model untuk kita. Jadi dia boleh ajar. Bila kita ada mentor, dia boleh cakap cepat tau. Ini jangan buat, ini buat. Sebab dia dah lalui. You buat macam ni cepat. Ini macam ni lambat. Dia dah ajar kita dalam perniagaan. Jadi apa-apa pun, mentor-mentor saya yang lepas, saya pun bermentorkan dengan mentor-mentor saya dan ramai mentor-mentor di luar sana ya, untuk kita tambah ilmu kita dalam segi perniagaan. Dan lebih pantas juga kalau kita bersama dengan mentor. Sangat pantas jika kita menjadi anak murid kepada mentor kita. Protege lah. Protege kepada anak murid kita, kepada guru kita. Ya. Okey, so sekarang ini kan, bila kita nak berniaga ni, kita kena tahu tadi, kenapa orang especially mahasiswa atau kita sendiri takut nak melangkah dalam dunia perniagaan adalah kerana itu, kerana kita takut kepada kegagalan. Now kita dah diterangkan bahawa ada risiko. Bagaimana kita nak mengurang kegagalan adalah dengan mengambil calculated risk, belajar selok-belok perniagaan dengan betul. Kedua, sekarang kita kena tahu manfaat-manfaat dia apabila kita masuk dalam bidang perniagaan. Sebelum ke manfaat, kita pemanggil dulu boleh, Doktor? Boleh. Kita ada pemanggil di talian waktu ini. Hello, siapa di talian? Ya, nama saya Azri. Cik Aziz, silakan bersama Dr. Niki. Ya, Assalamualaikum. Salam ceria, salam bijak wang. Sama-sama, Doktor. Ya.
Doktor, saya nak tanya ni. Because kita punya doktrin daripada kecil lah, mak bapak selalu kata. Bila besar, belajar pandai-pandai, nanti bila besar dapat kerja elok-elok, lepas tu dapat beli rumah besar, kereta besar, bini besar, apa semua besar. Itu realiti daripada kecil kan. Ketawa besar kecil. Saya dengar. Saya pun ketawa besar. Lepas tu, sebab daripada kecil kan. So bila masuk universiti, ramai student. Macam saya dulu masuk student. Even kawan-kawan saya. Kami belajar berjinak-jinak dengan berniaga kecil-kecil. Tapi lepas tu ada kekangan daripada universiti. Lepas tu mak bapak pula bila kita keluar nak berniaga. Apa berniaga? Baik bekerja makan gaji. Lagi banyak gaji kau. Jadi macam mana kita macam yang dah kerja makan gaji sekarang nak melompat ke berniaga. Jadi takut. Apa lagi budak-budak universiti yang fresh grad yang tak tahu apa-apa ni. Jadi macam ni kita nak atasi benda tu, masalah tersebut. Baik, Man. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama. Kan? Kerja lagi senang kata dia, terjamin gaji bulan-bulan. Tapi cukup tak tahu lah, doktor. Rata-ratanya ramai orang akan mengatakan tidak cukup. Makan gaji tidak tapi cukup. Tapi mungkin macam rakan kita sekarang, budaya daripada didikan awal. Ya, betul ya. Sebab itu waktu bercakap dengan siswa Zah minggu lepas, saya katakan 5 perkara yang boleh merubah hidup kita. Ya. Pertama adalah rakan-rakan kita. Ataupun orang-orang yang kita dapatkan nasihat. Contoh dia adalah memang dari kita ni, mungkin masyarakat kita adalah masyarakat makan gaji. Katalah macam saya sendiri, ibu saya adalah seorang guru dan ayah saya adalah seorang polis. Kemudian tengok pula pakcik saya, kan? Jadi aunty saya, orang yang rapat di sekeliling kita. Semuanya adalah dari golongan makan gaji lah. Untuk keluarga saya lah. Keluarga orang lain saya tak tahu. Tapi untuk saya memang semuanya makan gaji. Jadi kerana mereka sayangkan kita dan itu sahaja dunia mereka yang mereka tahu. Jadi mereka menyuruh kita juga mengikut untuk makan gaji macam mereka juga ya. Tapi perubahan masa telah berlaku di mana rata-rata jika kita hanya mengambil makan gaji, kita tahu ya hidup kita agak sempit, tidak boleh berbelanja seperti yang kita inginkan. Jadi apabila ada sedikit kemahuan kita untuk merubah ke arah perniagaan, kita patut layanlah kita punya kemahuan kita itu, keinginan kita itu. Kalau bagi pendengar di luar sana yang rasa makan gaji okey, tidak ada masalah, continue lah, tak apa. Itu tepuk dada, tanya selera ya. Tapi bagi mereka di luar sana yang ada seorang penulis dekat email cakap saya meronta-ronta untuk menjadi seorang peniaga. Dia meronta-ronta, hari-hari dia inginkan sesuatu kelainan, kelebihan. Jadi kita kena lihat bagaimana kita nak mengorak langkah ke arah perniagaan. Satunya bagi saya yang diajar oleh mentor saya dahulu adalah friends, siapa kawan kita. Jadi kalau kita memperbanyakkan kawan-kawan kita dari kalangan orang-orang berniaga dan sukses, maka kita akan dapat banyak tips dan nasihat daripada mereka. Mata kita buka, kita boleh tengok apa dia orang buat, bagaimana dia orang melakukan perniagaan. Benda ni senang saja, model saja, kita pun ikut-ikut. Dan itu akan beri motivasi bagi kita. Dan sebelum kita meletakkan duit kita, meletakkan mind, body and soul kita kepada perniagaan, kita lalui beberapa pembelajaran, ilmu, mentor dan sistem. Dan sebenarnya kalau kita tak merasakan kegagalan, maka kita tidak belajar apa-apa sebenarnya. Tanyalah pada siapa-siapa yang berniaga, mesti dia melalui kegagalan. Jadi untuk menjawab Cik Azri tadi ya, Cik Azri, kegagalan itu adalah rakanlah kepada kita dalam hidup ni. Bukan sekadar berniaga, dulu kita sekolah pun macam tu. Kat mana-mana pun macam tu. Dalam kehidupan ada kegagalan. Jangan takut berani sekali-kali. Kita kena bangun dan bercakap, aku bangga aku dah pernah. Saya dah pernah melalui kegagalan before. Tapi orang yang gagal adalah orang yang tidak cuba lagi. Orang yang berjaya adalah orang yang keep on cuba, perbaiki dan perbaiki. Kerana pengalaman-pengalaman ini akan membawa kita kepada kejayaan yang akan datang. Jadi jangan takut. Bagi saya tips untuk berniaga hari ini, jangan takut akan kegagalan. Tetapi jangan ambil pure risk pula sampai 100% duit kita habis. Jangan begitu. Biar kita gagal. Jangan berani sangat kan. Tapi biar kita gagal dan kita belajar. Dari kecil-kecil kita membesarkan perniagaan kita. Sebab tu pentingnya ada mentor. Ada mentor ya. Dan tanyalah mana-mana mentor.
mereka pasti melalui kegagalan sebelum mereka menjalani kehidupan yang menikmati yang kejayaan mereka. Baik Doktor. Mungkin ada sedikit lagi di hujung-hujung sebelum kita ke soalan tu Doktor. Panjang ni sebenarnya ni. Topik kita baru separuh ni rasanya. Okay. So, bagi mereka di luar sana kan, banyakkan membaca buku, dedahkan diri kepada perniagaan, sentiasa pergi ke seminar dan rakan-rakan tu penting dikeliling siapa kita punya rakan-rakan, siapa mentor kita, buku-buku, seminar-seminar dan tempat-tempat. Kita kena sentiasa melawat orang lain punya tempat perniagaan, mengambil ilham daripada orang lain, mengambil inspirasi daripada perniagaan-perniagaan orang lain. Itu yang menjadi tips lah untuk kita hari ini, masuk ke perniagaan. Jadi kenapa nak makan gaji atau kenapa nak ada perniagaan? Manfaat utamalah bagi saya sebagai seorang peniaga ini, masa lah, Rosli. Masa. Kebebasan masa gitu. Kebebasan masa. Kerana apa? Bila kita makan gaji, kita exchange duit dengan masa. Maknanya saya bagi masa di tempat kerja, pulangannya saya dapat duit gaji. Masa yang kita ada tu kita beri kepada majikan kita. Mungkin 8 jam, 9 jam, 10 jam dan mereka bayar kita wang di atas jam-jam kita tu. Dan mungkin juga sedikit yang kita dah ada kelulusan, lagi tinggi kelulusan, dia bayar lebih sikit. Nilai dia kan. Di situ. Tapi jika orang berniaga, dia tidak begitu. Dia bukan ikut pada ijazah ataupun dia punya kelulusan sekolah dia. Dia juga tidak ikut kepada jam, tidak terikat dengan masa. Dia hanya kepada dia punya goals atau apa yang dia nakkan matlamat dia. Jadi di sini kita boleh lihat bila anda berniaga, pertama sekali akan dapat rasakan adalah nikmat masa itu di mana you design your own time. Bukan kata orang berniaga ni duduk goyang kaki, tidak. Tetapi you boleh cakap, okey, pukul berapa you nak berniaga, pukul berapa you nak balik, pukul berapa you nak stop, esok you nak cuti dan sebagainya. You boleh aturkan dengan sendiri. Itu saya ajar dalam SM ataupun self monitoring diary. Saya ajarkan kepada orang yang nak berniaga. Ini yang pertama saya ajarkan. Dia punya time management. Kerana time inilah yang orang suka sangat, katalah wanita seperti saya mempunyai anak di rumah. Kita suka berniaga sebab itu. Sebab kita masih mempunyai masa untuk anak-anak kita. Baik Doktor, mungkin kita sambung minggu depan Doktor. Menarik tajuk kita. Ni kan selain daripada kebebasan keuangan, kita dapat kebebasan masa yang kita cari selama ini. Baik Doktor, jadi, soalan untuk minggu ini mungkin. Soalan minggu ini adalah dengarkan semua. Apakah 4 risiko-risiko yang ada di dalam hidup kita ni? Sebelum kita nak ambil untuk berniaga ke untuk apa-apa pun, inilah dia 4 jenis risiko. 4 ni tu, namakan risiko-risiko tersebut ya. Dan juga bagi anda yang ingin bertemu saya 6 Oktober ya Rosli. Di mana tu? 6 Oktober di pejabat saya di Wangsa Maju. Okey, sila layari www.pelabur.terniki.com, pelaburdrniki.com. Jika anda datang, saya akan kongsi dengan anda bagaimanakah orang yang kaya, pelabur-pelabur kaya, orang yang berniaga, bagaimana mereka mengelolakan kewangan mereka dengan betul. Dan kita juga orang biasa-biasa atau tidak berniaga atau belum kaya, kita juga boleh menjadi begitu jika kita amalkan cara mereka itu mana dia orang slot duit dia orang, apa dia orang buat dengan duit dia orang. Pelaburdrniki.com. Berapa bulan ni Doktor? 6 Oktober. Sabtu ni. Sabtu ni ya. Okey Doktor. Dah ramai yang dah letak nama tu. Cepat-cepat, ini mentor nak beri ilmu ni. Rugi. Kata rugi. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Bersama lagi minggu depan. Salam sayang dari saya. Sekian saja untuk waktu ini dalam Bijak Wang. Kita jumpa lagi minggu depan.